بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, terpesong. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-seberatnya dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. ماكثين فيه أبدا Mereka tinggal tetap dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sebenarnya mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya
Dan tiada juga bagi datuk nenek mereka bersungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka jangan-jangan pula engkau, wahai Muhammad, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Dan sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Ingatkanlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Fadilat Surah Al-Kahfi. Pertama, barang siapa membaca Al-Kahfi pada malam Jumaat, nescaya cahaya akan meneranginya antara dirinya hingga ke Baitul Atiq Ka'bah. Riwayat Ad-Darimi. Kedua, barang siapa membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya cahaya akan meneranginya selama waktu antara Jumaat yang satu ke Jumaat yang berikutnya. Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Antara kelebihan surah Al-Kahfi adalah seperti yang diriwayatkan Abu Darda bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada Dajjal. Riwayat Muslim. Dalam riwayat Abu Daud pula, seperti yang dikatakan oleh Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal ayat akhir daripada surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. 10 ayat terawal memperihalkan mengenai kenyataan Al-Quran dan keadaan orang yang kufur serta orang yang beriman terhadap Al-Quran. Manakala 10 ayat yang terakhir pula menunjukkan natijah bagi mereka yang beriman dan kufur. Dengan menghafal ayat awal dan ayat akhir surah itu akan menambahkan lagi keimanan bagi mereka yang benar-benar mentadabburkan ayat Al-Quran serta mengharap pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah Dajjal. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat sangat digalakkan ke atas setiap Muslim, tidak kira 10 ayat terawal maupun 10 ayat terakhir atau sebahagiannya, dan lebih baik membaca satu surah lengkap. Ini kerana surah Al-Kahfi dapat menjadi benteng keimanan yang kukuh daripada fitnah Dajjal bagi sesiapa yang mengamalkannya.